Dan benda yang biasalah berlaku di media sosial ini, ataupun dengan orang kata apa, penyebaran berita yang mudah. Kita berhadapan dengan situasi, kita tak kata tapi orang kata kita kata. Ataupun dalam bahasa mudahnya, taqwilun nas bima lam yaqulu. Mengatakan manusia mengatakan tetapi dia tak kata pun. Di dalam kaedah syarak disebut la yunsabu ila sakitin qaul. Tidak boleh disandarkan kepada orang yang diam itu sebarang kata-kata. Dia diam, kita tak boleh kata dia kata. Bahkan kalau kita kata dia kata dalam keadaan dia diam, ataupun dia tak berkata sedemikian, kita telah termasuk dalam satu dosa yang besar, iaitu dosa buhtan, dosa iftira, dosa mendustakan orang. Bila sesiapa yang terlibat dengan dosa mengatakan sesuatu yang orang tak kata, kita terlibat dengan dua kesalahan. Paling kurang dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, kesalahan kita pada orang yang kita sandarkan kepada dia kata-kata. Kesalahan tu dah berlaku dah. Contoh, saya pernah kena. Orang tanya saya tentang satu soalan. Benda ni jadi teruk lah pada saya. Iaitu orang tanya saya satu soalan. Soalan dia mudah aja. Bila kita kata Allah di langit ataupun Allah di atas arasnya, orang mengatakan kita telah mengatakan Allah bertempat. Saya jawab, saya kata mengatakan Allah di atas langit tidak melazimkan kita mengatakan Allah itu bertempat. Kerana Allah Ta'ala itu pun kita tak pernah tengok. Allah itu ghaib. Kita hanya beriman seperti mana yang disebutkan oleh Quran dan seperti mana yang disebutkan oleh hadis. Sama seperti mana kita percaya Allah Azza wa Jalla itu maha hidup, tetapi tak sama dengan makhluk yang hidup. Jadi saya sebutlah, saya nak hurai. Saya kata kita mengatakan benda yang hidup itu berjisim. Benda yang hidup itu berjisim. Semua benda hidup berjisim. Tapi kita kata Allah tak sama dengan makhluk. Allah maha hidup, tapi Allah tak berjisim. Boleh pula. Maksud saya nak kata, seperti mana kita boleh kata Allah itu maha hidup tapi tidak berjisim, maka seperti itulah kita kena percaya Allah di atas langit tetapi tidak bertempat. Tapi golongan ni, dia hentam saya dengan mengatakan Rozaimi kata Allah berjisim. Saya pening. Kok mana saya kata? Saya tak pernah kata. Kan? Jenuh kita nak defend diri dengan benda yang kita tak pernah kata. Jadi orang yang memulakan fitnah ini, dia bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala nanti. Dia kena jawab, kenapa kamu kata pada Rozaimi benda yang dia tak kata? Pertama, dia bertanggungjawab dengan saya. Orang yang mula-mula menyebarkan benda ni bertanggungjawab pada saya lah. Nanti kita selesaikan lah, kan? Di hadapan Allah Ta'ala nanti. Kesalahan yang kedua ialah apabila sebaran dia tu menyebabkan orang lain percaya dan orang lain mula fitnah saya. Orang yang mula-mula tu kena bertanggungjawab. Sebab Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, ila akhiril hadis. Sesiapa yang memulakan jalan yang buruk, sesiapa yang tunjukkan satu jalan yang buruk dalam agama ni, maka dia akan menerima dosa atas amalan dia, dan dia juga akan menanggung dosa orang yang mengikuti dia. Jadi bahaya, takwil ni bahaya. Dan dia juga termasuk dalam syahadatuz zur, memberikan penyaksian yang palsu. Kita seolah-olah memberi satu penyaksian yang palsu. Sebab tu Syekh Muhammad Al-Arifi, siapa duk follow kuliah saya semalam online, kita dah hurai masalah ni. Masalah di akhir zaman ni akan munculnya syahadatuz zur,
wa kitman syahadatil haq. Terzahirnya penyaksian yang bohong, terzahirnya penyaksian yang dusta, begitu banyak. Dan orang-orang yang tahu hakikat sembunyikan kebenaran. Nak cakap pun takut. Ni yang akan berlaku di akhir zaman. Akan muncul banyak benda-benda ni, seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Syekh Muhammad Al-Arifi ketika menghuraikan hadis ni, dia bawakan satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, yang mana Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, ingin tak aku khabarkan kepada kamu tentang dosa yang paling besar dalam senarai dosa-dosa besar. Dosa ni ada dosa besar, ada dosa kecil. Dalam dosa besar tu pula ada senarai dosa yang terbesar. Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Nabi SAW kemudiannya menyatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatu zur. Nabi mengulang wa syahadatu zur, wa syahadatu zur, sambil Nabi bangun. Nabi duduk setelah Nabi bersandar. Sebelum tu Nabi bersandar, Nabi duduk, wa syahadatu zur, sehingga kami sebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sudah memahami mesej tersebut. Apa itu syahadatu zur? Memberikan penyaksian palsu. Syekh Muhammad Al-Arifi dalam kitab dia Nihayatul Alam, pengakhiran bagi alam, membicarakan tentang tanda-tanda kiamat. Dia menyebutkan penyaksian bohong ini, penyaksian dusta ni bukan hanya sekadar dalam mahkamah. Kadang-kadang orang duk bayang dalam mahkamah saksi bohong. Ya, itu salah satu. Tetapi memberikan penyaksian palsu ni lebih luas daripada itu. Apabila kita berada dalam satu situasi orang percaya kat kita, tapi kita bohong, menyandarkan sesuatu yang orang tak kata, maka kita juga telah termasuk dalam perkara itu. Kerana di dalam hadis ya, dalam riwayat yang lain disebut wa qaulu zur, perkataan dusta. Perkataan dusta bukan penyaksian, lebih luas daripada penyaksian dusta. Semua perkataan-perkataan kita yang kita sandarkan pada orang sedangkan dia tak kata, ini termasuk dalam qaulu zur, di antara dosa besar. Di antara dosa yang terbesar di kalangan dosa besar. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Islam memperkenalkan konsep disebut di dalam Al-Quran dan disebut di dalam hadis, iaitulah konsep tabayyun ataupun tasabbut. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Ustaz Qarni baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman. Biasanya kalau dalam Al-Quran disebutkan dengan lafaz ataupun dimulakan dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kebiasaannya ayat selepas itu merupakan ayat yang penting. Kena dengar elok-elok sebab Allah Ta'ala panggil orang yang beriman. In ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu. Bila orang fasik datang kepada kamu membawa berita, apa saja berita, fatabayyanu, hendaklah kamu semak. Apa itu semak? Apa itu tabayyun? Dalam istilah ataupun kita kata dalam makna bahasa Arab, tabayyun makna apa? Tabayyun al-ilm yahsulu ba'da ghumud wal tibas. Ilmu hakikat yang terhasil setelah daripada kesamaran itu berlaku. Jadi bila berita sampai kat kita, kita kena ada konsep tabayyun. Nabi SAW menyebutkan, kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi salah seorang daripada kamu itu berdusta bila dia sampaikan semua benda yang dia dengar tanpa dia saring dan semak. Yang ni bukan hanya dalam bab hadis, dalam semua bab kena ada konsep tabayyun, kena ada konsep tasabbut. Bahkan pada orang yang mengaku buat salah pun ada konsep tabayyun. Dalam hadis riwayat Muslim, seorang sahabat Nabi SAW bernama Ma'iz Al-Aslami.
Tuan-tuan biasa dengar kisah ni pun. Yang mana dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, tahirni." "Ya Rasulullah, bersihkanlah saya daripada dosa. Bersihkan saya ya Allah, ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Waihak, irja." Nabi kata, "Malang kamu ni, pergi balik. Fastaghfirillah wa tub ilaih." Istighfar pada Allah, bertaubat pada Allah, pergi balik. Dia datang lagi. Faraja'a ghaira ba'id. Dia datang lagi. Tak lama lepas tu dia datang 4 kali. Nabi SAW tolak, suruh dia balik. Bila 4 kali dah datang, Nabi kata, "Fima utahhiruk?" Pada perkara apa yang aku nak bersihkan kamu ni? Dia kata, "Minaz zina." Daripada dosa zina. Dalam keadaan dia dah menikah, dia berzina. Hukumannya apa, tuan-tuan? Hukumannya rejam sampai mati. Nabi SAW tanya para sahabat, "Abihi junun?" Dia ni gila ke? Mungkin dia minum arak. Sahabat cek, gila pun tidak, minum arak pun tidak, mabuk pun tidak. Barulah dilaksanakan hukuman. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Orang yang mengaku bersalah pun Nabi tabayyun lagi. Nabi suruh balik 4 kali. Lepas dia mengaku 4 kali mengaku, Nabi suruh sahabat semak balik dan semak balik. Dan para sahabat juga, kalau kita tengok dalam riwayat Ahmad, di sana ada kisah, ada kaum datang kepada Umar ibn al-Khattab, mengadu kepada Umar, ada seorang perempuan berzina, nak minta dilaksanakan hukuman. Tiba-tiba Ali bin Abi Talib datang. Ali kata, tak boleh laksanakan hukuman ni kepada kaum tu, dah bawa dah nak laksana hukuman. Ali bin Abi Talib ambil perempuan tu, bawa pergi jumpa Umar. Umar tanya, "Kenapa?" Ali kata, "Dia ni sebenarnya tak berapa nak betul. Dia ni gila." Kerana Nabi SAW pernah bersabda, "Rufi'al qalam an thalathatin." Pena tu terangkat daripada 3 golongan. Anin naim hatta yastayqiz, wa anis sabi hatta yahtalim, wa anil mubtala hatta ya'qil. Pena tu terangkat, tak dikira sebagai dosa daripada 3 golongan. Siapa dia? Yang pertama daripada orang yang tidur sehingga dia terjaga. Yang kedua daripada budak-budak sehingga dia dewasa. Yang ketiga daripada orang yang gila sehingga dia sedar diri, sehingga dia berakal. Jadi kita berhadapan dengan situasi fitnah berleluasa, reka cerita berleluasa, maka kita tak ada ruang lain, kita kena tabayyun. Cuma orang tanya, tabayyun tu macam mana? Ada orang kadang-kadang bila sampai tanggeng dia baru dia nak tabayyun. Bila sampai tanggeng orang, dia tak tabayyun, dia tibayun. Dia tibai. Kita, konsep kita mudah. Tabayyun dalam semua perkara. Sebab dengan geng kita pun kita ada pertimbangan dosa dan pahala. Dengan musuh kita pun kita ada pertimbangan dosa dan pahala. Sebab itu ulama-ulama hadis, tuan-tuan dan puan-puan, mereka bersikap adil. Kalau tuan-tuan buka Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari itu ada perawi-perawi yang mempunyai kecenderungan dengan mazhab ahli bid'ah. Ada sebahagiannya tasyayyuh, ada sebahagiannya khariji daripada puak khawarij. Tapi yang tak ekstrim, yang tak bohong, mereka terima. Sebab nak tunjuk ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak ekstrim dalam nak menerima sesuatu yang benar. Abu Daud rahimahullah, yang merupakan pengarang kitab Sunan, menolak riwayat anak dia sendiri. Sebab anak dia bersifat dengan sifat daif. Anak dia tak kuat ingatan. Anak dia sendiri dia tolak. Oleh kerana tu, kita sebagai umat yang hidup di akhir zaman kena berhati-hati. Kena ada konsep tabayyun untuk berita-berita yang sampai. Sebab berita ni benda daruri. Kita kata berita ni benda yang kita dengar hari-hari. Orang tak boleh hidup tanpa berita. Dari sudut agama kita kena dengar berita. Imam Syafi'i kata Allah Ta'ala wajibkan kita beriman dengan Nabi. Macam mana kita nak beriman dengan Nabi? Melalui khabar.
melalui berita yang sampai kat kita, melalui jalan hadis. Agama pun kita kena pakai berita yang sahih. Apatah lagi urusan dunia, kita pakai berita. Kan, ilmu yang sampai kat kita, selain daripada ilmu yang bersifat empirikal yang kita nampak, kita banyak juga mengambil ilmu daripada apa yang kita dengar. Maka tata cara untuk berhadapan dengan situasi kata apa yang orang tak kata, first kena cari sumber asal. Tu yang paling penting sekali. Yang diajar orang-orang yang belajar hadis ni, kita kena pergi kepada al-masadir al-asliyah. Cari sumber asal. Walaupun kita percaya kepada orang yang nukil tu, tapi itu tak memadai. Katalah tuan-tuan buka hadis 40. Imam Nawawi. Siapa berani kata Imam Nawawi ni jahat? Tak ada siapa kata. Imam Nawawi ni alim besar. Bahkan Syekh Ibn Utsaimin kata, dia ni termasuk daripada kalangan wali-wali Tuhan yang istimewa. Sebab kitab yang dia tulis jadi rujukan umat dan paling banyak diambil manfaat. Imam Nawawi ni, Riyadhus Salihin orang ada kuliahkan. Imam Arba'in Nawawi orang duk kuliahkan. Al-Majmu' menjadi rujukan hebat. Kan? Al-Azkar menjadi amalan manusia. Jadi Imam Nawawi ni buku dia hebat. Tapi kalau dia nukil satu hadis, kita boleh tak ambil hadis dalam kitab Arba'in Nawawi, lepas tu kita pergi nukil tanpa kita rujukan yang asal, lepas tu kita kata hadis ni riwayat Imam Nawawi. Dalam penulisan ilmiah tak diterima. Kerana Imam Nawawi tak riwayat, dia hanya nukil. Kita kena cari sumber asal. Kalau Imam Nawawi nukil daripada Bukhari, kita kena pergi Sahih Bukhari. Sama juga dalam kes hari ni, kalau kita baca dalam Facebook, dalam Twitter, dalam Instagram, satu berita, cari sumber asal. Kalau tak dapat sumber asal, cari sumber yang berkaliber. Baru-baru ni mufti kita kena juga. Saya tak tahulah, saya ingat antara agamawan yang paling banyak kena kami berdua lah.